yang Jawi nah. Kitab Jawi Munyatul Musalli, kitab Jawi muka 14. Kalau kitab Rumi, sahabat-sahabat boleh share di ruang komen muka berapa. Dan untuk kitab Munyatul Musalli ni dia ada PDF. Kalau sahabat-sahabat nak download untuk boleh baca juga, ada PDF. Kalau ada kelapangan, insya-Allah boleh nanti lain hari boleh beli. Baik, jadi sambungan Syekh Daud Al-Fatani duk cerita berkaitan dengan 12,000 kebaikan yang terkandung di dalam 12 perbuatan solat. 6 perbuatan yang kita lakukan sebelum daripada solat dan 6 selepas daripada solat. Ketika di dalam solat. Maka seluruh kebaikan yang kita buat daripada 12,000 ada di dalam perbuatan kita ketika nak mendirikan sembahyang. Ni besarnya sembahyang ni. Muka surat 44 atau 54 bagi kitab Munyatul Musalli yang Rumi. Jadi sambungannya, adapun waktu itu, rasa situ tu. Dan keduanya, maaf. Kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan keduanya daripada masalah mana tu? Daripada 3 perkara. Tak kala kita hendak solat, kita menjagakan waktu bagi solat. Maka di dalam kita menjaga waktu solat ada 3 kebajikan, ada 3 kebaikan. Yang pertama, mata kita melihatkan kejadian Allah, iaitu kita tengok kepada matahari, bulan dan bintang sebab kita nak kenal waktu solat. Tapi ini hak zaman dululah, zaman kita ni dah ada jadual, tengok jam, tak tengok dalam matahari. Tapi hak asalnya ingat kata, bila masuk waktu maghrib kerana tenggelam matahari. Bila masuk waktu zuhur gelincir matahari. Bila masuk waktu subuh terbit fajar. Kalau kata zaman dulu kita boleh tengok sungguh-sungguh lah cara nak tengok. Oh, masuk dah waktu subuh, tengok di fajar sadiq, tengok di matahari terbit waktu isyraq. Ingat kata Allah ni, kata kekuasaan Allah, Allah perzahir. Allah tunjuk melalui kejadian makhluk-makhluk dia supaya kita tengok, kita berasa hebat, kita berasa megah. Kita berasa megah. Muka surat 44 kitab Rumi. Kita tengok, kita kata Allah hebat sungguhlah. Kita tengok bintang, lagu mana pada bintang tu orang dulu dia baca kiblat ikut bintang saja. Lagu mana kita duk berlayar di tengah lautan, boleh kita berlayar dalam keadaan kalau tak ada kompas pun tak apa. Orang dulu ni Allah duk tengah laut tu. Kalau tak ada kompas sekalipun dia pandu di bintang ya. Dia pandu bintang. Ataupun setengah kalau tak nampak bintang dia pandu di angin. Allah, ada seorang tok guru daripada Selangor, kalau tak silap saya lupa nama dia. Ada saya mengaji secara online dengan dia baca kitab berkaitan dengan ilmu falak. Berkaitan dengan ilmu falak. Ni dia cerita, saya nak cerita kat sahabat-sahabat. Sampai orang pergi ke laut ni minta teman depa ni supaya ajak depa macam mana nak cari ikan dengan kaedah ilmu falak. Jadi bila dia pergi di tengah laut tu, dia tengok angin, dia tengok awan, dia tengok matahari. Lepas tu dia tahu dah kalau awan mai kat sini, lepas tu matahari hadap kat sini, angin tiup macam ni, ikan ada sekian pihak. Jadi hak puak tekong lah, orang panggil tekong bot ni, hak pemandu bot berderah pergi naik bot sampai depa campur buka, angkat penuh ikan. Allah, tengok tu ilmu Islam cukup hebat. Maka sekalian benda hak kita kata dalam ilmu falak ni dia terkandung ketika mana kita nak mendirikan sembahyang, iaitu dengan kita belajar. Dia panggil terbit matahari, gelincir matahari, lagu mana matahari turun sekadar bayang dan sebagainya. Tu melalui solat saja terkandung segala perkara. Sebab tu berat kalau tinggal sembahyang ni, dia berat sungguh kerana dia ada semua dalam solat. Tu masalah yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia panggil faedah daripada kita menjagakan waktu tu. Dan keduanya, telingamu itu mendengar kepada bang
Dia kata bang. Kalau tempat saya pun panggil bang juga. Orang bang lagi. Azan. Azan. Ni sahabat kita tanya. Minta sahabat-sahabat dalam ni tolong doakan untuk sahabat kita Petai Harum. Dia baru boleh baby dalam seminggu dua ni. Lepas tu alhamdulillah rezeki Allah. Baru ni kita kuliah di masjid pun alhamdulillah jemaah pakai aminkan doa. Mudah-mudahan baby sihat, besar dengan sihat dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Cuma mungkin ni sekarang ni ada masalah baby kuning, demam kuning. Sebenarnya petua sakit kuning ni dia banyak. InsyaAllah kita selip pisah dekat Petai Harum tu sebab kesian budak. Kita kesian budak. Dia banyak. Cuma serasi ataupun tidak serasi. Di antaranya mandian daun semambu, pokok semambu. Ambil daun semambu, basuh bagi elok-elok. Lepas tu setiap kali mandi rendam daun semambu dalam baldi. Rendam daun semambu dalam baldi, jurih ke anak. Jurih ke anak tu, sapu-sapu lap-lap badan dia. Pakai daun semambu. Situ nah. Ayak kalau boleh masak lah. Ayak tu kalau boleh masak. Kena masak seeloknya. Sebab tu saya kata petua tu banyak. Ada setengah tu orang pakai mutiara. Lepas tu pagi-pagi rajin-rajin bawa keluar jemuk panah. Hak panah pagilah. Ambil dalam masa 15 minit ke. Sak-sak tu insya-Allah mudah-mudahan dia turun. Baik. Baik Bang Azman. InsyaAllah nanti kita kongsi lagi dalam DM saya DM insyaAllah. Kalau sempat lagi malam ni saya kongsi hak betul-betul. Baik, kembali pada masalah tadi. Dia faedah daripada kita menjagakan waktu solat tadi ni, iaitu apa tu? Telinga kita duk mendengarkan azan ataupun bang. Kita duk tunggu masuk lagi waktu. Dan kita dengarkan azan tu merupakan termasuk dalam zikrullah. Kita ingatkan Allah. Kita ingatkan Allah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serta kita sambut pula. Tengok. Bahkan pula tu. Faedah dia bila kita dengar azan. Kita jawab azan. Serta kita selesai daripada azan. Kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Sampai habis. Boleh jadi sabab bagi syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Dalam satu riwayat yang masyhur yang Nabi SAW cerita, ada satu pangkat di akhirat yang Allah akan bagi kepada seorang Nabi dia, tak tahu siapa dia, iaitu dia panggil wasilah. Maka kita berdoa ketika lepas habis azan, minta wasilah supaya diberikan kepada Rasulullah SAW. Bila dia dapat maqam wasilah tadi, pangkat wasilah tadi, dia boleh nak syafaatkan kepada umat dia sebanyak mana Nabi nak syafaatkan. Lebih-lebih lagi orang hak duk menjawabkan azan. Tu faedah besar. Tengok nah. Cuma kalau kita ngaji pula dalam masalah azan ni satunya makna dia i'lan, nak memberitahu berkaitan dengan sudah masuk waktu solat. Tu satunya. Yang kedua kerana nak mengajakkan sembahyang. Sebab tu atas sebagian pendapat kata bilakah disunatkan solat, iaitu ketika bilakah disunatkan azan ketika kita nak mendirikan solat. Benda ni awal dulu saya pernah cakap dalam live juga. Untuk sahabat-sahabat, kalau contoh kita bermusafir 3-4 orang sebagai contoh, kita singgah RNR, katalah kita buat jamak takhir ataupun jamak takdim, tidak ada masalah. Kita bukannya masuk waktu kita terus semayang. Mungkin kita akan berhenti pukul 5, pukul 6 petang, mungkinlah. Jadi bila kita berhenti pukul 6 petang, waktu asar tu dah lepas lama dah. Waktu asar dah lepas lama. Tapi kita nak buat jamak takhir ni, kita berhenti pukul 6 misalnya. Ketika mana kita nak semahyang tadi ni, untuk lelaki sunat juga azan. Tu ingat tu. Kalau kita nak pi musafir mana-mana lepas ni ingat. Kalau bisa kita naik sebiji kereta, katalah kita ada 2 orang lelaki, anak lelaki ke 3 orang lelaki, tak ada masalah lah. Pendek katanya lelaki. Adapun perempuan tidak disunatkan azan, dia cuma sunat qomat saja. Kita berhenti dekat RNR sebagai contoh. Bila kita berhenti di RNR nanti ni,
Oh, dia kata ni 5:30 dah, takkan nak azan? Ya, sunat juga azan setiap kali kita hendak menunaikan solat fardu. Sunat azan. Maka kita azan. Bila azan-azan tu, tak payahlah azan macam di masjid. Oh, kalau azan sampai di masjid, lama lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kalau gitu jadi orang terkejut lah tengok. Oi, sakan dia ni. Jadi azan biasa pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu cara azan tu boleh dengan cara waqaf serta wasal. Boleh dengan cara wasal betul-betul ataupun cara waqaf. Dia ada 3 cara. Kalau waqaf serta wasal lagu mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu berupa waqaf tapi sambung dengan kita tidak ambil nafas. Terkadang kita ambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kita ambil nafas. Ataupun boleh kita nak wasal terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana afdal? Seeloknya kita waqaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu cara wakah tu lebih baik lah, lebih afdal. Lepas tu cuma ada orang baca wasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tidak ada masalah. Jadi sekadar kita azan tu sekadar ada kita situ je lah. Pelan sudah. Sebab orang lain dah tak ada kita katakan. Saya tak ada merdu lah. Jangan kata gitu malu. Saya kata merdu-merdu saya kena tarik kasidah pula pasal tu. Jadi kita azan ringkas ya. Bukan ringkas, pelan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa pelan sudah? Tak apa. Pelan tak ada masalah. Elok habis kalau kita tak kendak kata nak buat sunat qabliyah pun tak apa. Habis-habis azan jawab Allahumma rabbaha sampai habis. Lepas tu terus qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat tu. Lepas tu sembahyang. Tak kira sama ada kita di rumah, kita sembahyang di rumah pukul 3 petang, sunat azan. Setiap kali kita nak mengerjakan solat fardu, hukum dia sunat azan. Ni ulama berdalil daripada mana? Ketika mana satu ketika tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in serta Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ada perang ketika tu, kemudian terlajak, tertidaklah mudah-mudahnya. Rupa tertidak padahal Nabi tak tidak. Cuma Tuhan nak buat rupa nak ajar kita ni syariat. Bila berubah mai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, subuh sudah terlepas, lagu mana ni? Maka Rasulullah kata, azan Bilal. Wahai Bilal, pilah azan. Azan. Lepas tu ramai-ramai keluar pakai qada subuh. Dan qada subuh pun boleh berjamaah, tidak ada masalah. Contoh, kalau kita suami isteri tak jaga subuh sebagai contoh, kebetulan tak jaga, dua orang tak jaga, bangun pagi tu tak payahlah apa qada asing-asing, qada sekali pun tak apa. Cuma masalah kalau dia tertinggal subuh dengan sebab dia asalnya dia yakin kata dia akan jaga subuh. Dari situ misalnya dia jaga dah waktu subuh tadi, dia jaga dah waktu subuh, kemudian dia letih sangat, dia nak tidur sat balik, dia kata sat lagi nak bangun. Biasanya memang dia akan terjaga. Takdir Allah pagi tu tak terjaga. Bila dia tidak terjaga, maka bukan dengan usaha dia sengaja tidur dan serta dia yakin dia akan jaga, cuma tak jaga, maka diberi kelonggaran untuk dia menundakan qada. Sampai dekat zuhur tu pun boleh dia nak qada. Tapi sekiranya sudah masuk waktu subuh, kemudian dia pergi tidur balik dan dia yakin dia ni kalau tidur memang tak jaga dah, tapi dia gagah juga duk pergi tidur, kemudian hingga menyebab dia tak jaga subuh, maka bila dia terjaga saja sagi, tak kira pukul berapa, wajib dia kena qada dengan serta merta. Ini situasi qada kalau kita duk muskil, adakah wajib bersegera ataupun tidak. Untuk orang yang cari pasal tidur di dalam waktu serta dia yakin dia susah jaga, maka hak ni kena qada segera. Orang yang tidur di dalam waktu
dan dia yakin kata dia akan jaga tetapi tidak terjaga, hak ni diberi kelonggaran untuk dia menundakan qada. Cuma sunat lah, sunat muakkadah yang kuat dituntut kalau boleh kita qada secepat mungkin. Baik pendek katanya, tengok kelebihan azan di situ saja lebih banyak perkara tu. Tu kelebihan bila kita duk menanti, duk tunggu waktu solat, bukan tunggu azan semata-mata bila nak masuk bulan puasa. Kita pacak, bukan kata kawan-kawan lah, saya sendirilah duduk depan pintu, duk pembang telinga dengan azan. Kalau bulan lain lah, bulan puasa. Kalau mai bulan apa ni, bulan lain ke, azan apa azan, tengok jam ya. Dan ketiganya faedah daripada kita menjagakan waktu, hati kamu tu, dia kata hati kamu membenarkan. Kita jauhi dia, kita jauhi tu dia ada jatuh titik sikit tu. Bukan membenarkan. Hati kamu memikirkan. Macam tu. Kalau kitab Rumi saya tak pasti dia tulis lagu mana. Sebab kitab Jawi dia ada terjatuh titik, sini tak ada titik, cuma dia jadi macam cak terkeluar sikit. Apa faedah daripada kita menjagakan waktu solat? Faedah dia ni, hati kita ni, betul, memikirkan. Hati kita ni duk memikirkan, duk silar dalam hati. Orang petani selalu kata silar, duk main dalam hati. Janjian bagi waktu, janjian bagi waktu solat. Misal aku mana, bila terbit, misalnya terbit fajar sodik sebagai contoh, masuklah waktu subuh. Kita ingat hati kita, masuk dah, masuk dah waktu semayang. Bila gelincir matahari, masuk waktu zuhur pula. Hati dia ingat sedia, hati dia ingat sedia dengan solat tadi ni. Tu faedah dia, kita duk jaga waktu, duk memeliharakan waktu tu. Habis situ. Tu pecahan daripada masalah yang keberapa dah tu, kedua ke ketiga tu, kita tak ingat dah. Habis. Adapun kebaikan di dalam solat lagi. Adapun salah satu kebaikan yang Allah himpun ketika mana sebelum kita nak masuk solat ialah menghadap kiblat. Baik, dia nak hurai masalah menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat, kesempurnaan di dalam tiga perkara. Pecah pula tiga. Allah, bila kita nak menghadap kiblat, tak kala kita nak solat, Allah letak pula tiga kebajikan dalam tu. Mana tiga kebajikan tu? Pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Dada kita hadap. Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendak hadaplah wajah engkau akan pihak Masjidil Haram. Kita hadap pada pihak Masjidil Haram. Walaupun sebut wajah di sini, orang mengaji balaghah, min itlaqil juz'i wa iradatihi kulli. Itlaq juzuk muka tapi makna seluruh tubuh kita. Bukan semata-mata dada, bukan semata-mata muka. Bahkan dia sebut dada ni pasal apa? Kerana dada ni yang wajib. Dada ni yang wajib. Ya, walaupun waktu sekarang kita nak sembahyang isyak, sunat juga kita azan. Tak kira waktu mana pun. Tak kira waktu mana, sekalipun solat qada, fardu qada sekalipun, sunat juga untuk kita azan. Ini untuk soalan tayarum. Baik. Jadi dia sebut di sini dada kerana bila kita solat, kewajipan hak kita kena jaga itu ialah dada. Tidak nafikan anggota lain, turut kita hadap kepada pihak kiblat. Ni kita terjemuh dengan kepada apa? Kepada pihak kiblat. Kepada pihak kiblat. Dia tulis itu hadap kiblat, yakni pihak kiblat. Sebab apa kita terjemuh dengan pihak kiblat? Kerana ulama duk bahas masalah adakah kita hadap kiblat wajib tepat 100% ataupun boleh agak-agak. Maka di sini ulama pecah dua masalah. Satunya kita hadap kepada kiblat dengan kita hadap kepada ain kiblat. Ain kiblat kena kepada apa? Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram tu apa dia pula? Ialah Kaabah. Bukan semata-mata hadap masjid. Masjid dia besar masjid. Tapi hak sungguh yang kita hadap tu ialah Kaabah.
Maka ulama sebut dalam kitab-kitab, bila mana kita nak solat, kita berdiri betul dengan Kaabah, maka ketika tu wajib kita membetuli Kaabah. Selama mana dada kita masih hadap kepada Kaabah, maka solat kita sah, tak ada masalah. Mengikut Kaabah kan, Kaabah luas, kita duduk depan Kaabah, terlari sikit-sikit tapi masih dalam pihak Kaabah, okey. Tapi nak hadap ain Kaabah. Masalah kedua, kita yang duduk jauh daripada Kaabah. Maka di sini ulama kata apa? Yakni memada dengan menghadap pada pihak kiblat. Lagu mana pihak kiblat? Tak wajib kita betul 100%. Maknanya kita misal kata kiblat sini. Dia payah buat contoh ni. Kiblat sini. Lepas tu kita nak kena hadap ke tu? Nak kena hadap betul lagu tu. Oh, tak wajib. Dia tak wajib. Kalau terlepas sipi sikit-sikit pun tak apa, dimaaf. Dimaaf. Dan tak perlu kalau kita selama ni kita misalkan sahabat-sahabat ada duk semayang dalam rumah, lepas tu duk cek kiblat, katalah arah lagu ni. Lepas tu katalah sahabat-sahabat panggil orang ahli palak Jabatan Agama, upah depa untuk mai cek kiblat di rumah. Depa boleh mai. Depa boleh mai. Bayaran Allah alam saya tak pasti. Lepas tu cek-cek dia terlari sikit sama ada kanan atau kiri, maka solat kita hak sebelum ni hukum dia tetap sah. Jangan takut, jangan bimbang. Takut Zaki duk kata lah habislah aku kena qada selama ni duk hadap ke lain. Kecuali hingga lari daripada pihak kiblat. Lagu mana? Kiblat sini kita semayang sebelum ni duk lagu tu contohnya. Contohnya duk semayang lagu tu, terlari jauh, hak tu tak boleh lah tu. Hak tu tak boleh. Sipi tu mak senerih. Senerih bahasa Kedah kak. Senerih. Sipi tu dekat-dekat. Dekat-dekat. Macam ni katalah ni misal Kaabah, kita semayang depan gitu kat tepi ni. Kita hadap dia jadi kat tepi ni. Lari sikit, dia lari sikit. Tu sipi-sipi. Dimaafkan kerana kita duduk jauh, nak mendapatkan hak bagi yakin tu susah. Susah. Kaabah besar mana kalau ni sebah dengan bumi luah lagu ni. Kalau lari sikit tidak ada masalah, tak perlu qada, bukan ada batal apa dak lah. Tu pun sebahagian pendapat kata tu, ada juga ulama setengah-setengah kata sah juga semayang sekalipun hak sebelum ni. Sebab hak sebelum ni dia ada bina atas kuat sengkaan yakin dia tu kata kiblat belah tu dah lama dah, kata baru tahu tak betul. Hak tu kata hak sebelum ni maaf, ada kata begitu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i sah selama mana tidak nyata salah. Tidak nyata kata salah. Bila dah nyata, contoh ke mana? Kita semayang. Kalau di arah mana saya tak ingat, dia tak ada surau, dia cuma ada pondok dan dia tak ada tunjuk arah kiblat. Lepas tu kita semayang, kita tengok agak-agak kat sini, ataupun kita sedia hak dalam handphone arah kiblat, dia hala ke sini misalnya, hala ke sana. Lepas dah tu kita dah siap-siap semayang, ada orang main hebat kat kita. Ni abang semayang tadi tak betul, tak ada kiblat belah lain, kan belah tu dia belah sini, maka waktu tu wajib i'adah, wajib kena ulang balik solat. Wajib kena ulang semula semayang dia tadi kerana luput syarat. Salah satu syarat sah semayang ialah menghadap kiblat. Bila dia tak hadap, luputlah syarat sah semayang. Baik, tu faedah bila kita menghadap kiblat tu, dia banyak pula tu. Kelebihan dia tu. Tengok sampai berwuduk pun sunat hadap kiblat. Kita mandi angkat ada besar pun sunat hadap kiblat. Lepas tu atas pendapat pula kata setengahnya kita nak kerana nak menghormatikan kiblat, makruh kita qada hajat menghadapkan kiblat. Tengok. Itulah kelebihan Allah bagi kat kita tu banyak. Sebab tu kita tak ada pelik. Sebab apalah Allah fardukan 5 waktu solat, tetapi pahala dia seperti 50 waktu, bukan 50 rakaat. Dalam satu masjid, masalah kerana dalam satu masjid lain-lain kiblat. Pelik ni. Lagu mana lain-lain kiblat? Dia kiblat dia tak boleh berlain. Dia salah satu tu mesti dah salah. Cuma situasi ni dua-dua boleh sah semayang. Kerana tanya satu masjid lain-lain kiblat. Katalah kiblat kawan ni dia kata kok sini, hak ni kata kok ni, berlawan sampai lagu tu. Dua-dua sah semayang. Masjid Aqsa. Masjid Aqsa apa tak? Dua-dua sah semayang. Pasal apa dua-dua sah semayang?
Kerana di sisi dia, pada ijtihad dia, dia yakin kiblat belah sini. Dan di sisi pendapat ijtihad dia, dia kata kiblat arah sini. Maka orang yang hadap ke belah utara, misalnya orang yang hadap kepada utara, dia tidak boleh bermakmumkan dengan imam yang menghadap kepada selatan. Itu contoh. Tapi bila masalah hukum sah ke tak, dua-dua sah, kerana bina atas ijtihad. Kuat sengkaan dia serta ada alamat, ada tanda. Kok balik kawan ni pun dia ada penanda. Aku belajar sekian-sekian kalau angin lagu ni, awan tiup lagu ni, kiblat belah sini. Dia ni kata tak, aku belajar matahari kalau macam ni, kiblat belah sekian-sekian. Jadi dua-dua manusia, dua-dua orang ni dia tak bolehlah semayang sekali. Sebab apa? Bagi dia kiblat arah utara, bagi dia ni kiblat belah selatan. Bermakna di sisi dia, kawan yang menghadap kiblat belah selatan tidak sah kerana berlawan dengan kiblat. Ada pun orang balik selatan ni pula, dia pun tak boleh ikut orang utara, sebab di sisi dia semayang utara ni tidak sah kerana dia tidak menghadap kiblat. Adapun diri semayang ni sebuah diri sendiri, dua-dua itu sah. Dua-dua sah. Tu kalau orang pelik tu hadap kiblat berlain, tapi semayang tu dua-dua sah. Macam tu. Lepas tu selama tidak nyata. Selama tidak nyata kata salah. Bila nyata salah seorang kata salah, maka wajiblah kena qada kerana dia luput syarat bagi sah semayang, iaitu menghadap kepada kiblat. Macam tu. Baik kan anak? Tu faedah kita hadap kiblat tu. Allah banyaklah terbit masalah hukum. Takkan kita nak ligat lah hukum Allah ni. Tu bahjak pada ada kena duk tadah lah, mengaji lah, duk pandu pada kata ulama lagu ni lah. Allah. Baik pendek katanya begitulah kita hamba ni duk tuntut atas kita sentiasa tu atas belajar. Belajarlah minal mahdi ilal lahdi, daripada kita dalam buayan sampai liang lahat. Belajar itulah. Tu hak masalah tadi pertama. Dan keduanya bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Lagu mana hadap dengan hati? Yakni tak kala kita hendak solat, tubuh kita tadi satu dah kita hadap pada pihak kiblat. Kemudian tak kala kebajikan kita hendak kepada sembahyang, kita siapkan hati kita tu hadap semata-mata ingatkan Allah, tidak ingatkan kepada dunia. Itu payah tu. Itu payah. Sebab tu setengah-setengah orang dia suka pergi kerak buat umrah tu. Sebab bila dia duduk depan Kaabah ni dia lupa. Kalau sahabat-sahabat yang tak biasa pergi umrah tu cuba tengok sekali, kalau ada rezeki, ada duit lebih, boleh pergi umrah. Rasa lagu makna nikmat bila kita solat ni nampak Kaabah, tengok Kaabah. Ataupun kali pertama kita tengok Kaabah, dia lupa ingatan, seolah-olah lupa kata kita ada anak, seolah-olah lupa kata kita ada keluarga di rumah duk tunggu kita balik. Hati kita Allah, masa duk hadap Kaabah tu hadap sungguh kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya ingat sungguh ke Allah, tak ada ingat had lain. Tengok. Cuma kadang-kadang kak sangat pi tu kadang-kadang dia jadi terbiasa pun, payah juga. Tapi baguslah, tetap kebaikan dia bagus. Tengok hati Allah, sampai lupa rakaat. Sakan tu. Sampai lupa rakaat, punya hati ingat kepada Allah. Ingat sungguh-sungguhlah hati tu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak semayang, ya Allah. Lupakan segala. Saya sebut dah dulu, hak silap sengkaan kita duk ingat bila kita masuk semayang, waktu itulah kita nak merayu kepada Tuhan. Sebenarnya bukan merayu maksud macam ni. Kita nak cerita masalah kita kat Tuhan dalam semayang, kita nak ingat dalam hati, ya Allah, aku tak ada duit, ya Allah, kau bagilah rezeki. Kita duk ingat bila kita masuk semayang, benda tu yang kita nak bawa. Kita duk ingat benda tu macam seolah betul. Sebenarnya tak betul lagu tu. Bukan tak sah semayang, cuma tak elok. Sebab bila kita masuk semayang kita dengan Tuhan, kita nak berkhulwah, berdua-duaan. Kita nak kita dengan Allah, kita dengan Tuhan. Kita ingat Allah, bukan masuk solat dalam keadaan kita ingat masalah kita tu. Masalah duit hilang, masalah duit tak cukup. Ketika hak kita duk masalah sebelum semayang tu, tak payah bawa masalah tu. Cukup kita, bahasa mudah kata, bercinta, berkasih-kasih dengan Allah. Cukup kita berkasih sayang dengan Allah. Maka tak kala kita mendapatkan kasih sayang Allah, ketika itu
kekasih dia tidak menyusahkan kekasih dia. Ingat tu. Kita masuk semayang, kita duk mengadu kita dengan Allah je. Tak ada mengadu hak selain daripada Allah. Masalah aku hak dunia tu, tapi tu masalah aku hak tu. Lah ni aku dengan Allah. Aku dengan Allah. Sebab kita duk selalu cakap aku mana? Bila kita balik kerja, jangan balik masalah kerja di tempat rumah kita. Jangan awak balik kerja, langkah kaki masuk rumah, jangan awak balik masalah kerja, awak balik masuk rumah. Seolah lagu tu jugalah. Bila kita ada masalah hak dunia, kita melangkah saja dalam solat, hadap saja kiblat. Masa tu masalah kita hak dunia tu lepas. Kita lepas tu. Masuk kita berdoaan, bukti ke Tuhan kata kita nak berkasih sayang dengan Tuhan. Tak kalau kita dinaikkan martabat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasih dia, maka ulama kata apa? Kekasih tidak pernah menyiksa kekasih dia. Walaupun dengan rupa seksa. Terima kasih Hafiz Muhammad. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan Allah rahmati berkati lipat ganda rezeki dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingat tu, kekasih dia tidak menyiksa kekasih dia. Kita masuk saja, masuk. Kalau kita tak bagi tahu kat Tuhan dalam solat kita ada masalah tu, masalah ni, tetap Allah tahu. Allah tahu. Tengok nah. Payahlah dia payah, tak apa payah pun ingat kata aku usaha. Bukan kata saya cakap ya pandai habaq ya, saya pun tak boleh. Habaq tentang kita tak mampu kata. Cuma kita usaha kalau boleh satu juzuk daripada solat kita dapat juga sikit. Kita dapat sikit pun tak apa dah. Kita dapat sikit tak apa dah. Satu juzuk daripada solat, misalnya rakaat pertama saja kita dapat situasi yang mana waktu tu yang kita tak nampak perkara yang lain, melainkan hati kita nampak ke Tuhan. Boleh takat tu tak apa dah. Saya usaha gitulah, saya usaha gitu. Tu Imam Ghazali kata satu rakaat yang Allah terima memadadah Tuhan nak buat sabab supaya kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Cukup satu rakaat ya. Kalau Tuhan nak buat sabab masuk syurga, Tuhan terima satu rakaat cukup dah buat sebab kita masuk syurga Allah. Tapi masalah kita tak tahu rakaat mana Allah terima, rakaat mana Allah tak terima, kita pun tak tahu. Bila dah kita tak tahu tu yang kita pulung solat, pulung semangat semayang. Terima kasih Hafiz Muhammad, mudah-mudahan Allah rahmati berkati lipat ganda rezeki kena akhirat, amin ya rabbal alamin. Allah ingat tu. Payah tak apalah. Kurang-kurang bila kita mengaji, kita tahu macam ni lah situasi kita kena masuk semayang ataupun persediaan sebelum kita masuk solat, macam ni lah situasi dia. Kita tahu lagu tu tak apa dah, kita boleh usaha dah. Kita boleh usaha dah. Baik. Itu faedah yang kedua, tak kala kita menghadapkan kepada kiblat. Ada pun lepas tu katanya, dan ketiga daripada tiga perkara kebajikan bila kita menghadapkan kepada kiblat ketika nak sembahyang, bahawa engkau khusyuk. Ingat tu makna khusyuk apa? Tetap segala anggota zahir dan anggota batin kita. Tu dia panggil khusyuk. Sangat masuk, tak kejap dia panggil, tak bergoncang, tak bergoyang, tak bergerak dengan tak ada alasan apa-apa. Bahkan orang yang ada alasan sekalipun tak bergerak kerana nak kejar kepada masalah khusyuk tadi ni. Cuma kata setengah ulama, sekiranya satu-satu perbuatan tu kita buat boleh menolong kita kepada khusyuk, tak apa. Lagu mana? Contoh kita gatai sangat. Sebelum tu kita semayang khusyuk elok dah. Tumpu tu semua okey dah. Tapi tak kala mana kita dalam semayang ni, kita jadi, macam mana ni gatai ni, kalau tak garu memang tak boleh lah duk tumpu ke gatai. Maka ketika tu aulanya kita garu supaya nak membantu kita khusyuk dalam solat. Dah siap garu, gatai hilang, boleh tumpu dah lah. Boleh tumpu. Dia panggil benda yang mengalang kita, yang memalingkan kita daripada khusyuk, dah hilang. Maka ketika tu aulanya kita garu. Dalam kitab dia duk faham masalah ni, betulkan kepiah ni antaranya. Tapi kita tak ingat kitab nama apa tu. Kalau sekiranya kita tak membetulkan, jadi bawa pada kita ni jadi Allah, ke mana ni kepiah nak jatuh lah apalah, jadi masalah. Apa betul siap-siap dulu kejap. Tak apalah. Jangan bergerak dengan tak ada alasan tu saja-saja. Bila kita nak menghadap kiblat ni, tak masuk semayang lagi ni, seolah kita kata duduk di pintu rumah seolahnya. Sebab kita duduk pada apa?
pintu rumah raja bagi contoh, lagu mana kita hadap kepada pintu rumah raja, kita ketuk pun pelan-pelan, bagi salam elok. Tak kata raja lah, rumah orang sekalipun, kalau rumah jiran ke rumah orang sekalipun, sunatnya kita ketuk Assalamualaikum, panti sat, pusing badan kalih, jangan menghadap kepada pihak pintu. Jangan menghadap kepada pihak pintu, supaya nanti kalau dia buka, dia boleh tengok laki perempuan, supaya jaga aurat dia ke rumah dia bersepah, dia boleh dah lindung. Lepas tu tak buka pintu, kalih pula ketuk Assalamualaikum. Lepas tu kalih pula badan, membelakangkan pintu tempat dia nak buka tu. Tu sunat lagu tu, supaya tak jadi fitnah. Tak jadi fitnah. Tu cara dia. Dia bagi salam 3-4 kali, dia tak jawab, tak apalah, kita balik lagu tu. Tu adab kita merendah tak kala kita nak masuk rumah orang. Lagu itulah bila kita nak masuk kepada sembahyang, kita masuk dalam keadaan merendah. Itu yang disebut tawaduk, dan kita menghadap kiblat dalam keadaan dan tawaduk. Kita merendah hati dan tazallul, kita menghina diri kita. Bila kita masuk solat, masuk dalam keadaan merendah diri kita dengan Allah Ta'ala, hina diri kita, tazallul, kita menghinakan diri kita dengan Allah. Bukan masuk dalam keadaan kita berbangga-bangga dengan ibadat. Tengok aku boleh semayang, tengok aku boleh mangkit tahajud, tengok aku ni, dia duk rasa bangga dengan diri dia yang boleh beribadat. Jangan. Ingat kata bila kita hadap kiblat, sebelum kita nak angkat takbir, syukur dah dalam hati, ya Allah, kau bagi aku peluang boleh buat ibadat, ya Allah, syukurlah. Ingat kata, ya Allah, terima kasih. Tak ada sandak untuk diri kita. Tak ada sandak untuk diri kita. Masa sujud, air wuduk masuk mulut tertelan macam mana ustaz? Jawab dia tu, batal lah semayang. Setiap perkara yang menyebabkan terbatal puasa, maka solat dia boleh terbatal. Jadi lap lah, seloknya tu dia lap. Ataupun dia ludah pun tak apa. Dia kalau isu air wuduk ni, hak ni kali pertama saya jumpa soalan. Selalunya saya dapat soalan isu air liur yang ada di atas bibir. Air liur yang ada di atas bibir. Contoh lagu mana? Dia kering bibir, dia jilat tu. Lagu tu. Lepas tu sini duk basah. Tak dan kering, dia buat keluar pula jilat. Maka air yang basah, air liur tadi sudah keluar daripada hak batin mulut. Dia buat masuk balik. Kemudian dia telan, maka hukumnya batal solat dia. Tak boleh dia makan dengan sengaja tu lah. Cuma ada beberapa situasi hak dimaaf sikit-sikit tu, hak ulama bahas masalah mana. Kalau gusi berdarah, orang yang dibala dengan kahak, orang yang dibala dengan gusi dia berdarah, dan masalah orang yang lepas cabut gigi, dia ada cara dia, lagu mana dia tertelan yang tidak membatalkan solat dia. Kalau benda hak jarang-jarang berlaku tu, dia tak ambil kira. Tu dia nah. Betul. Biasanya yang uduk dia ada kan? Dia ada. Tak apa, kita lap saja. Mulut tu sikit kita lap. Tak ada masalah tu. Baik. Itu bila kita hadap kepada kiblat, hendak masuk kepada solat, kita hadap dalam keadaan merendah diri, menghina diri dengan anggotamu. Anggota tetap macam biasalah, tapi hati kita tu duk berasa keji dengan diri sendiri. Habis ada pun niat pula dah hak kebajikan yang Allah simpan sebelum kita nak masuk solat, ialah kita berniat, kita berazam, kita hendak sembahyang. Maka kesempurnaan bagi niat itu 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau ketahui apa sembahyang engkau dirikan. Kena tahu. Ni benda ni, air hingus. Air hingus sama dia kalau dah keluar hak batin pun sama, tak boleh telan balik lah. Kalau dia tarik naik ke hidung, dia telan, boleh batal sembahyang. Jadi seeloknya lap. Sebab tu antara sunnahnya kita tak, kalau solat kita ada orang kata apa, keridok. Inguh masuk antaranya kahak tu lah, kita duk seduk tu sampai inguh. Kalau dia sudah melebihi hak batin, lagu mana hak batin ni, dia keluar dah, inguh dah keluar, kita tarik balik masuk ke dalam rongga atas. Dia masuk rongga atas, jawab dia boleh membatalkan. Tak boleh. Apa kahak
dia sudah naik pada hak sini, maka wajib dia kena ludahkan. Kalau dia tak ludah, dia kemal dalam mulut, bolehlah kemam. Bolehlah nak kemam, tapi larang nak kemam sampai habis mayang. Maknanya dia kena ludah. Dia kena ludah. Kalau dia telan balik, batallah solat dia. Kalau dia telan balik, batal solat dia. Hingus tengok, kalau duduk atas ni tak apa. Hingus kalau kok ada orang kata tak batal. Tengok dia duduk di mana. Ni dia panggil rongga khaysyum, dia panggil khaysyum. Hak ni halqi. Hak halqi. Jadi hak khaysyum ni dia ada hak dia. Kalau dia keluar daripada hak batin, neleh hingus tu, kita pergi tarik rum masuk balik. Tengok kalau masalah puasa batal ke tak? Batal. Maka secara umum ulama sebut setiap perkara yang kita buat yang membatalkan puasa, maka perkara itu juga membatalkan solat. Perkara tersebut juga membatalkan solat. Lepas tu kalau kita tarik pasal kahok sini, kita takut terkeluar, kita tarik. Kalau kita tarik di situ, dia keluar main guni, dia main kat belakang lagu ni. Tak apa, itu tak apa. Dia tak singgah ke halqum. Tapi kalau dia naik lagu ni, dia main lagu ni, dia sampai sini dia naik lebih pada hak halqum. Kalau dia lebih pada hak halqum, dia pergi telan balik, hukumnya batal sembahyang dia. Lepas tu ni kita tilik kata sebelum maaf tak maaf tu suku ceritalah tu. Kalau orang yang baru masuk Islam ke apa ke, jangan kita duk buat kerah lagu tu, tak boleh. Tak boleh. Bahaya. Lagi dia tension dia lari balik keluar dari Islam, dia kata payah mayang tak betul, hak ni tak betul, siap lagi. Kita pasal kita dah lama Islam tu, kena ambil kira lah benda-benda lagu tu. Hak sebelum-sebelum ni kita berdoa lah, minta Allah ampun lah, minta Allah maaf. Mungkin tak sengaja kita dia naik halqum tu, dia luruh jatuh niri, tak apalah, tak sengaja, bukan kita usaha kata nak kepada telan dak, dia naik turun, bukan kata kita pergi duk telan, dia ada jatuh tu. Dia panggil apa, darurah, dia panggil tekanan ittirari, bukan usaha dia, bukan ikhtiar dia. Contohnya tak apalah, sikit-sikit nak tanggung, tapi kalau sengaja duk pergi telan tu tak boleh lah. Tu pun kalau pendapat yang syadid tu pun tetap dia kata batal tu. Kata setengahnya. Baik. Ludah sebelah kira sisa makanan, ludah. Ludah lah, kita ludah. Jangan ludah sebelah kena kepala kawan. Kalau kata duduk tengah mayang jemaah, kita poket ada ni, kalau kita mayang poket ada tu gitu. Kalau orang perempuan dia telekung dia besar, dia buka telekung. Dia buka telekung tu, ludah. Ludah. Dia kata geli, geli buat macam mana? Dia bukan najis tak apa. Inguh kahok dia bukan najis. Saya selalu pesan siapa-siapa pun belajar buat ridak. Belajar buat ridak. Kalau dalam masjid dia tak boleh kita nak ludah, haram hukum dia, walaupun dia bukan najis tetapi dia masuk benda keji. Benda-benda fahish, benda-benda yang keji. Maka jangan kita ludah pada lantai-lantai masjid, tak boleh. Elok bawa tisu ke. Baik. Ni Syah, Masya. Kemudian ada mana nanti boleh sembang taruh. InsyaAllah. Baik. Kemudian tak, kalau kita niat tu masalah niat tadi mana ada dah. 3 perkara. Hak pertamanya bahawa engkau ketahui apa semayang kau nak dirikan. Kita nak semayang apa, kita kena ingatlah hati hak tu. Dan keduanya bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu. Ni bercakap macam kita tengok dulu masalah pertama. Hak masalah pertama dia kata masuk dalam pembahagian niat tu. Niat, yakni tak kala kita hendak mendirikan semayang tu, bukan masuk semayang lagi. Tak kala kita hendak mendirikan semayang, kita niat hati solat apa aku nak buat. Hak tu yang kita duk usaha lafaz di lidah. Cuma ada cuma nah. Ada pun masalah kita berlafaz sebelum masuk sembahyang, ataupun kita niat dalam hati sebelum masuk sembahyang, itu dikira azam. Itu dikira azam di dalam bab solat. Kalau bab puasa tak apa. Bab puasa sebelum masuk subuh
kita sudah berniat, dia wajib kena lagu tu. Dia tak boleh tunggu masuk subuh serta niat, tak boleh. Dia tak macam bab solat. Kalau bab solat dia iqtiran. Apa iqtiran? Dia menyertai niat serta takbiratul ihram, ataupun niat serta awal rukun pertama hak dia buat, iaitu takbiratul ihram. Samalah. Hak tu di dalam masalah solat. Kalau dia niat sebelum daripada masuk solat, kita panggil niat juga. Tapi dalam istilah fuqaha dia kata apa? Dia panggil masuk dalam kategori azam. Dia maqam niat dia ada 5. Dia ada hajiz, khatir, hadithun nafsi, hammun, azmun. Tu dia 5 maqam niat. Semua ni kita panggil niat. Semua ni di sisi kita panggil niat. Tapi di sisi istilah panggilan qasak hati, dia pecah 5. Dia pecah 5 niat ni. Ya, insya-Allah Harum boleh insya-Allah. Satunya hajiz. Hajiz ni dia mai sekali lepas tu hilang. Mai perasaan kita nak buat sesuatu perkara lepas tu hilang. Tu hajiz. Kalau khatir ni dia mai selang-seli, dia keluar masuk. Khatir ni dia lintahlah asal makna. Lepas tu dia lintah, lepas tu hilang. Duduk lama dia mai pula. Kalau hadithun nafsi ni bercakap-cakap di dalam hati. Ya, aku nak semayang sekali, dia cakap seorang-seorang dalam hati. Kalau hamun cita, kalau azmun memutus di hati hendak solat. Maka sampai di mana azam ni pun sekalipun, di dalam masalah kita nak solat, dia tak panggil niat lagi. Dia nak panggil niat tak kalau kita menyertai takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, menyertai beserta dengan takbiratul ihram. Tu dia panggil iqtiran, dia panggil muqaranah. Tak apalah. Lepas tu kita bila nak masuk solat, Syedok kata ke mana? Yakni kita niat di hati, solat apa aku nak buat. Semayang tak masuk ingat kata ya Allah. Tu yang kita dah sebut usolli fardhu zuhri. Masa tu kita duk pasang dah, duk ajak dah hati kita supaya bantu ketika kita nak niat beserta takbir sekali ni. Macam tu. Tapi dalam bab apa tu? Dalam bab solat lah. Kalau bab puasa tak boleh. Bab puasa dia tak boleh iqtiran. Dia tak boleh menyertai sekali. Tak boleh beserta. Tak boleh kita niat beserta masuk waktu puasa. Tak boleh. Tak sah puasa. Dia kena sebelum. Walaupun ada sikit-sikit khilaf tu kita tak bahas. Kita tak bahas masalah khilaf. Kita ambil pendapat muktamad saja. Pendapat muktamad kata mesti niat berlaku dalam masalah puasa sebelum masuk waktu subuh ataupun sebelum terbit fajar shadiq. Kalau menyertai tidak sah. Lebih lagi kalau lepas dah masuk subuh lagilah tak sah. Maka dalam bab puasa, azam itu menempati makna niat. Azam menempati makna niat. Itu kalau di dalam masalah berkaitan dengan puasa. InsyaAllah, terima kasih sahabat-sahabat yang baru masuk, boleh follow insyaAllah. Kita pengajian kita kebanyakannya 80 ke 90% semuanya berkaitan dengan ilmu fardhu ain insya-Allah, dan selebihnya dalam 20% tu insya-Allah kita ada buat pengajian secara umum, pengajian umumilah, baca kitab hadis ke apa-apa kadang-kadang insya-Allah. Lepas ni boleh kita join sama-sama insya-Allah. Terima kasih banyak yang follow, yang like dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkati segala usaha sahabat-sahabat. Baik, tu masalah kata niat. Takut saya duk faham ke mana? Oh, kata sebelum sembahyang. Di sini niat dengan mana azam lah ni. Kita duk azam dah hati. Tak kalau kita hadap kiblat dah selesai dah. Hati kita duk azam. Ingat aku nak sembahyang apa? Aku nak sembahyang apa? Tu satu kebajikan ketika mana kita berniat. Lepas pada tu dia kata lagi. Bahawasanya hak kedua masalah kita tak kala kita berniat kebajikan yang terkandung tak kala kita berniat tadi ni, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau ni duk berdiri antara hadapan Tuhanmu, duk berdiri depan Tuhan ni, dia panggil seolah-olah. Kena tanggung tu, seolah-olah kita berdiri di hadapan Tuhan, bukan berdiri betul. Jaga, bukan Tuhan duk depan, tu dia panggil jihah, pihak tu mustahil atas Allah Ta'ala. Tuhan tidak berpihak pada mana-mana pihak, lebih-lebih lagi pihak yang 6. Tuhan tak berpihak pada mana-mana pihak, sama ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tak kira. Tu semua pihak ni sebuah makhluk saja. Adapun Allah tidak berpihak sama sekali, cuma bercakap seolah-olah.
Kerana pihak-pihak ni sabit Allah buat makhluk, kita kata atas, langit alam ulwi, alam balik atas, bumi alam sufli, alam balik bawah. Boleh panggil bawah atas kan sebab Allah buat bumi, sebab Allah buat langit. Tu sebab tu panggil atas bawah. Dah sebelum langit bumi ada tu lagu mana? Tak ada lah atas bawah. Tidak adalah apa kita nak panggil di sana, di sini, di situ. Maka tak ada pelik apa kalau kita kata Tuhan tidak tempat, tak ada pelik apa lah. Ada orang pelik, lagu mana Tuhan ada tak tempat lah, pelik apa tempat yang dia buat. Bila dia buat, faham dulu sebelum ada tempat, benda apa tak ada sama sekali. Dan bila apa tak ada, Tuhan duduk di mana? Tuhan tak duduk mana-mana. Lagu tu. Lagu tu. Cuma kita ketika kita berniat, seolah-olah kita rasa Tuhan ada depan, seolah-olah. Dia panggil maqam musyahadah. Hak Nabi isyarat an ta'budallah ka'annaka tarah, bahawa engkau beribadahkan Allah seolah-olah tukar li tanzir. Bandingannya seolah-olah kau nampak Tuhan. Ni apa ni? Ulama sufi kata inilah dia panggil maqam musyahadah. Hati kita terbuka, tersingkap, nampak seolah-olahnya Tuhan ada depan kita. Seolah-olah. Dan kita berasa gimana kalau kita buat kerja depan bos. Bos ada depan, kita dah buat kerja, bos duk pacak depan, kita nampak bos duk depan kita. Kita buat kerja gimana? Kemah kita. Tak ada bergoncang. Berapa askar, tak kalau dia duduk dalam kawat, dia duduk berdiri ke apa. Ada kalau dia nak bergoncang, tak kalau bos duduk ada. Tak bergoncang. Tak ada bergoncang. Kemah duduk berdiri, tak bergerak sama sekali. Tu dia panggil contoh. Contohnya begitulah. Baik. Lepas dah tu, kalaulah kita tak boleh rasa hati kita tak boleh singkap kata berasa lagu nampak Tuhan, Nabi sebut pula fa illam takun tarah, maka jika kamu tak boleh nampak Tuhan, tak boleh berasa di hati kamu nampak Tuhan, ingat kata fa innahu yaraka, maka bahawa Allah nampak kamu. Hak ni dia panggil apa ni? Dia panggil maqam muraqabah. Muraqabah ni kita panggil duk mengintai. Hati tu duk mengintai-intai. Kita berasa Tuhan duk tengok, duk berasa, duk intai hati kepada Allah. Tu dia panggil muraqabah, duk mengintai-intai. Setengah ulama dia buat misal lagu ni lah, siapa tikui. Dia keluar malam-malam kau nak pergi curi lauk, kan? Kita kata curi lah, padahal hak habuan rezeki lah. Lepas tu dia keluar tu dia macam mana? Dia cek ke atas balik. Dia berasa lagu ada orang tuan rumah duk nampak dia. Dia berasa lagu ada orang duk tengok dia. Tikui. Dia berasa lagu tu hati orang maqam muraqabah ni, bila dia nak buat apa-apa dia cermat, dia jaga. Jangan terkejut, dia tak mau bagi terkejut. Takutlah, risau, seriau. Dah seriau, bimbang hati dia nak buat tu, rasa Allah. Dia nak bergerak ke apa, dia risau. Allah, tu dia panggil maqam muraqabah. Hati duk mengintai-intai akan Allah. Kita tengok sikit lagi lah. Lepas tu kita sambung pula lawan esok. Kita perhabis hak masalah kebajikan di dalam niat ni. Dan melihat akan dikau. Dan ia Allah tu melihat akan dikau. Ni dia panggil maqam muraqabah ni. Kalau kita tak boleh hak pertama berasa kita nampak Allah, kita ingat kata Tuhan duk tengok kita. Maka engkau berdiri dengan hebat. Apa hebat? Yang ni dalam keadaan berasa gerun, takut dan sakinah, dalam keadaan kita tenang sambil berjaga-jagalah, kita kata mudah-mudah tetap dalam keadaan tetap. Situ kita berdiri ketika nak sepada sembahyang, diri dalam keadaan takut pasal hebat kepada Allah, tapi pasal dalam keadaan tetap, tidak bergerak. Dan ketiganya daripada kebajikan niat, ketika hendak masuk sembahyang, bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Allah tahu. Ingat nak masuk sembahyang, aku nak silar apa-apa hak selain Allah, ingat kata Allah tahu. Tu yang dikatakan innallaha alimun khabir. Khabir, alim, maha mengetahui, khabir, lagi perinci pengetahuan Allah kepada segala yang zahir dan segala yang batin-batin, perincian Allah tahu. Jadi nak sembunyi tak boleh dengan Tuhan. Cuma panggil kita kata sembunyi tu nisbah kita sama makhluk, panggil sembunyi lah. Sebab tu kata kita dakwa kita lagu tu, kita lagu ni ke, sama ada kita puji orang ke, kat depan, kat belakang hati lagu ni. Itu dengan manusia kita sembunyi.
Adapun dengan Allah kita tak boleh sembunyi. Kita tak boleh sembunyi. Maka selesaikan olehmu. Maksud selesai ni yakni kita perlepaskan. Maksudnya kita tak payah ingat. Kita habiskan di hati, kita lepaskan hak dalam hati kita ni daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Jangan kita tak, kalau kita duk mayang tu kita duk silar hati kita pada kerja dunia, jangan. Di sinilah nisbah dengan orang yang maqam musyahadah ni, dia kata satu jahat adab tak kalau kita masuk solat, dalam misalnya solat duha sebagai contoh, hati kita duk niat kata nak kepada habuan rezeki dunia. Kita masuk solat apa-apa pun kita duk ingat kata ni perkelebihan dia dapat ni. Itu satu adab yang kurang. Nisbah orang ahli musyahadah. Adapun nisbah kita tilik kepada fadail, kelebihan tu tidak ada masalah. Cuma peringkat solat kita tu masih dipanggil peringkat rendah. Dia tak cukup tinggi elok lah kalau lagu tu. Habis tu hadis yang cerita kata solat duha kelebihan dia rezeki murah lagu tu ni, ya tu nisbah dengan janji Tuhan. Hak Tuhan janji ke kita lagu tu. Tuhan janji kita kata kalau kamu duha lagu ni dapat rezeki lagu tu macam ni. Kalau kamu sedekah panjang umur, kamu rajin berhubung silaturahim, Allah bagi umur kamu panjang. Tu hak balik Allah dan Rasul dia janji. Adapun balik adab kita, adakah kita nak minta? Nak benda tu minta. Macam itu saya dah buat contoh. Mak kata, ayah kata hang belajar rajin-rajin. Kalau habis dapat 4 flat contohlah. Kalau hang belajar 4 flat dapat 4.0 pointer elok apa semua, 3 sen betul-betul, ayah beli ke hang motor skuter sebiji, boleh hang bergerak mudah. Dia janji lagu tu. Bolehkah kita kata lagu ni? Sebelum kita periksa apa benda, kita pindah tanya dah. Ayah, mana dia? Ayah betul ni, janji ni skuter. Ayah janji ni nak beli motor. Apa kita nak kata masa tu? Kalau kita anak kita buat lagu tu kat kita pun rasa, ingat. Kata ingat, kata dia dah ayah janji, dia fikir ayah lah. Dia ayah yang janji. Balik kita serah. Hak ayah janji, hak dia, dia fikir dia. Dia tak bagi pun nanti dia tak bagi. Betul adalah sebab dia tak bagi pula. Bila dah siap periksa, dah semua elok dapat 4 flat sungguh. Dan kita nak peduli ke tak kata hak ayah kata tu. Tak, kita tak peduli lah sebab kita belajar tu memang kerana Allah dah, ataupun kita belajar kerana nak balas jasa mak pak, bukan kerana motor. Tapi takdir Allah, ayah beli sungguh motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu tu dengan kita salat duha. Memang ni sebuah janjian daripada Tuhan, daripada Nabi, rezeki murah sekian-sekian murah. Tak apa tu hak Tuhan janji, hak Nabi janji tu hak depa. Ni sebuah kita buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Sampai masa kita duduk solat sunat duha sebagai contoh, tak dapat apa kita nak. Tak ada apa sebab aku buat kerana Allah. Aku main duha kerana Allah, bukan kerana benda tu benda ni. Jadi tak ada apa, tak dapat pun. Takdir Allah dapat sungguh. Alhamdulillah. Tengok nah, tu nak bawa hati bila gitu. Saya buat contoh main duha lah. Sebab dalam kitab apa tasawuf antaranya kitab apa nama bagi hati, dia ada sebut contoh masalah main duha tu. Duk tilik pada nikmat semata-mata. Jangan kita lillahi ta'ala kerana Allah. Tapi salah tak nisbah kita orang awam? Tak salah. Tidak berdosa. Kerana kita pangkat kita tu dia rendah. Dia berbeza orang maqam muraqabah, orang musyahadah ni dia lain lah. Tak apalah, yang penting kita usaha. Habis situ. Adapun takbir itu, ni dia nak masuk hak 6 perkara kebajikan yang Allah himpun tak kalau kita masuk di dalam sembahyang. Dia ada 6 perkara kebajikan besar tak kalau kita masuk dalam solat. Dan daripada setiap 6 perkara tu dia pecah pula berapa perkara. Macam hak isu kita baca ni lah, hak semalam dengan malam ni. Pendek katanya banyak kelebihan semayang, 12,000 kelebihan semayang yang Allah himpun dalam keadaan kita sedang bersedia hendak solat. Dan ketika mana kita masuk solat, bila kita selesai, kita mendapat 12,000 kebajikan yang Allah janji, insya-Allah. Sebab tu tengok orang semayang hati tenang, orang semayang tak ada serabut, orang semayang jadi tahu kita dah. Tapi semayang yang ni lah yang jadi sungguh lah, semayang yang jaga syarat-syarat dan rukun dia.
Kadang-kadang kita cuba cek lah sebab apa kita semayang dia tak boleh nak jadi macam orang yang lain semayang. Kita kena cek masalah rukun-rukun dan syarat kita hak zohir ni dulu. Nombor satu kita cek hak zohir dulu. Kadang-kadang tu bab ayak kita dah terlepas pandang dah. Contoh macam kita nak sah wuduk kena tahu jenis ayak. Lepas tu kena belajar lah bab ayak. Dalam bab masalah air mutlak pun kita dah silap dah. Wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, maka semayang tak sah kerana syarat sah semayang ialah wuduk. Itu yang jadi problem kita. Sebab tu kalau ikut kaedah kita fiqh mana pun dia susunan bab taharah tu mula daripada bab najis, kena bab najisnya antaranya, kena bab ayaknya, cara cuci najis, pembahagian ayak. Sebelum nak naik bab wuduk mandi wajib apa tu dia bahas bab ayak macam ni. Kerana semua tu nak mengesahkan bagi ibadat. Kita nampak biasalah. Lah malah ni depa mengaji bab ayak. Oh kita dengar nampak macam lekeh tak. Rasa macam taklah bukan kita lah. Contoh saya lah. Kita dengar-dengar oh bab ayak aku mengaji dah. Oh bab ayak baca sendiri pun boleh. Kita berasa macam nampak lekeh tak. Nampak lekeh. Bukan tak terasa hati tu nak ulang kaji. Sebab kita rasa benda tu ringan. Padahal segala kebajikan yang kita nak dapat di balik belakang nanti termasuk umrah dan haji. Umrah haji tidak sah melainkan dengan kita kenal air, pembahagian air. Tengok. Pasal apa? Nu nak tawaf. Syarat sah tawaf mesti suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Wuduk dengan mandi wajib kalau dia ada hadas besar, wuduk kalau dia ada hadas kecil. Syarat sah tawaf dia kena ada wuduk. Dan wuduk dia tak sah. Wuduk dia tak sah, lagu mana nak sah tawaf? Bila sah tawaf, bila tawaf tak sah, rukun tak sempurna. Sedangkan tawaf termasuk dalam rukun. Tengok tawaf dia termasuk dalam rukun. Kalau umrah cara umrah, kalau haji cara haji, tawaf ifadah di antaranya dia masuk dalam rukun. Bila masuk rukun tawaf tak sah, tak dapatlah umrah haji mabrur tu. Dapat juga umrah malburu. Haji malburu. Ya betul, kitab Sabila pun dia hurai panjang tu dalam bab taharah. Kitab Sabilal Muhtadin. Tapi nak baca kitab Sabilal Muhtadin dia seeloknya kena ada qomus. Dia ada satu qomus khas kitab Sabila yang dia buat tafsir kalimat yang berat-berat. Dia ada kalimat yang payah-payah, kalimat yang kampung-kampung ada juga. Jadi ada kalimat hak pure hak Indonesia, dia ada buat satu qomus. Lepas tu kita pun orang hadiah kita qomus tu, qomus Sabila tu. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita pakat-pakat sama-sama peringatlah insya-Allah. Wallahu taala alam insya-Allah. Terima kasih malam ni hak pakak join yang kongsi-kongsi rezeki pun terima kasih banyak-banyak. Jemaah lewat malam ni kita mula pengajian. Kalau insya-Allah mana esok tu saya usahalah tengok mana kalau sempat awal kita mula 10.30, kalau tak sempat kita tak payah. Dia dah mesyuarat sikit tadi ni pasal program Sabtu ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang join live. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share benda yang sama hak ada dalam live ni. Saya selalu pesan hak mana masuk dalam live ni, yang mana ada kawan-kawan yang nak mula daripada bawah ataupun pengajian fardu ain, insya-Allah ajak depa untuk join. Betul Harun, tak ada masalah gigi apa tu, tak ada apa. Dia sonok-sonok itu yang kita ni, tak ada masalah. Tak payah masuk bagi gigi rambut fikir apa. Tak ada fikir apa, saya pun tak fikir bab-bab tu pun. Baik insya-Allah Baman. Jadi hak mana yang ada kawan-kawan nak join, bagi tahu kat depa, mungkin ada yang belum jumpa platform untuk pengajian fardu ain, boleh bagi tahu kat depa. Kita masih berbaki lebih kurang bab solat ni lebih kurang dalam 20 muka surat lagi, banyak lagi. Dalam 20 muka surat lagi masih berbaki. Lah ni kita muka surat 14 dah. Dia habis muka surat 37. Kalau hak kitab tak termasuk dengan masalah bab jemaah. Jadi insya-Allah maklum supaya semua boleh pakai ambil manfaat, tambah-tambah hak kita hak orang muda tentelah bukan tidur lagi. Sambil-sambil dengar, insya-Allah mudah-mudahan boleh sikit sebanyak tu bantu kita punya ibadat insya-Allah. Cuma sekadar perkongsian kadar ringkas-ringkas itulah, saya pun tak pandai nak urai lebih-lebih. Kalau ada kesilapan tersilap tu minta maaf yang banyak insya-Allah.
niat kita nak kongsi tanggungjawab kita supaya orang lain pun dapat kebajikan daripada apa yang kita buat. Allahu a'lam. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina limasyayikhina wa walidihim limasyayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa sahabat-sahabat yang lain pun